رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بقوله بدار من الصالحين. اللهم صل على muka bawah 53 dan demi Tuhan diriku dengan tangannya. Sambung dalam Nabi kata Rasulullah, demi Tuhan diriku dengan tangannya, maknanya dalam pemerintahan Tuhan atau dalam kekuasaan Tuhan. Nabi Rasulullah itu sungguhnya yang dijanjikan kamu soalnya datang. Apa dia yang dijanjikan itu itulah mati itu. Yaitu mati itu apa? Mati ini dia akan datang dan tiada kamu menemukan. Maknanya kita tak boleh bahawa tak boleh elok sama betul gitu. Tak dapat menemuh, maknanya tak dapat menahan dan menegakkan dia. Dengan maka tiba-tiba engkau, hai laki-laki, bahawa engkau perkataan model bahawa engkau ingatkan akan azkar ini. Azkar ini berzikir-zikir. Zikir dengan mana ingatan yang tersebut. Hai laki-laki, mana seseorang tu engkau ingat akan azkar, maknanya segala ingatan yang tersebut. Ingat mati dia, waktu dia macam mana dia, dia bicara dapat. Tak dapat elok. Tak dapat elok. Walaupun satu saat kita tak boleh nak tarik. Saya bukan faham. Dan engkau mengekalkan atas yang demikian itu ingat. Kita kekal ingat mati. Ingat mati dalam keadaan benar-benar faham. Dengan mengulangi berulang ingat. Maknanya untuk melazimi ingat mati itu. Dan engkau takarrarkan ulang sama. Dan saya singkat cita-citamu. Cita-cita dengan mana angan-angan. Kalau kita duduk ingat dan takut nak mati ni. Takut azab mati bersemua kan. Bukan takut nak mati, mana tak mau mati lah. Kita kena takut dalam keadaan nak mati ni. Jadi dia kurang. Mana kata singkat cita-cita. Cita-cita angan-angan dunia. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan dia berlohong main itu, ada teringat dengan kehendak Allah. Tak ada lah angan-angan dunia yang sia-sia yang berderah. Orang ini orang angan-angan dunia yang mana? Angan dunia yang tak ada manfaat. Macam-macam. Maka ketika itu engkau lihat, jika mana kita tu hilang cita-cita ataupun singkatlah cita-cita yang mana kita teringat mati itu, kita lihat akan dirimu bersegera kepada Tuhan, berhadapi pada nak buat kerja Tuhan. Kalau tak masuk kepada faham jalan nak mati ni, supaya dia nak buat Tuhan juga, nak buat Tuhan kembali dulu. Ini dia yang baru segera kepada Tuhan, dan segera kepada Tuhan, segera kepada Tuhan.
bahawa ispat nak keluar. Maka gugur daripada maksiat, gugur tidak tak buat benda. Dan zahid pada dunia, bahawa kita pun zahid pada dunia. Zahid dunia ni maknanya lokek dunia ni dia tak ambil hal lebih daripada hajat. Tu ya. Kalau dia hajat atau berhajat atau jalan nak memajukan agama Allah, nak mengembangkan agama Allah, tak apa. Ini zahid tak ada orang. Ada kembang dunia. Kembang dunia ni bahaya. Kembang dunia tak ada hajat kan. Kalau dia buat dunia tu boleh tampung akhirat, tak apa. Tambah kebun, tambah benda, tambah, tetap cukup pun tak ada. Zakat yang payah nak keluar, tidak silakan. Kalau dia buat kita dunia, zakat dia keluar. Nah, tengok agama Allah nak kembang, dia tuduh orang itu. Dia jufah kata daripada jalan Allah. Dia waktu kan, kalau tak pergi waktu, kalau impun dunia, bertambah, mati dekat ni. Saat mati itu hampir, kata Imam Ghazali, saat mati itu hampir, tak lepas pun Abu Zar kata, Rahman bin Auf bin Abdullah pun kata, macam-macam. Imam Haramain pun kata, dia ada nafsu, nafas ada 3. Kita tengok dia. Jadi orang ini kalau dia ambil dunia saja, kan? Tak tahu lah nak buat apa, makan. Saya biasa pergi rumah orang kaya, biasa lagu tu juga apa itu. Biasa pergi tumpang duduk, tak tengok tak mau makan macam itu. Ada bukan nak makan paha-paha tu. Bukan ambil paha-paha tu tukar makan semua. Biasa pergi rumah kawan saya tu, pergi tengok tu, pergi sumpah. Rumah dia sekitar. Biasa ya, zaman kita ni biasa. Rumah orang lagi pergi tengok apa kita. Tengok apa dia dunia hebat. Namun tak ada apa. Dia kena pergi surau, dia kena pergi masjid. Tapi kalau dia duduk di jalan akhirat, selamat. Cuma kalau dia silap, dilambatkan dengan hisab di akhirat, kena hisab banyak. Kena kira apa amalan dia tersangkut dengan kata Allah tu. Dia kena statement dulu lah dengan malaikat nak. Dia kena ambil statement dulu. Sebab tu dia hadis banyak hadis Nabi kata orang yang masuk syurga banyakkannya orang miskin. Tapi hadis Nabi ada terang lagi, dan orang yang mudah jadi kufur tu orang miskin juga. Maknanya kalau orang miskin yang beriman pada Allah, miskin yang buat taat elok-elok, tu dah peluang dia mungkin masuk syurga. Dia tak tengok orang dia. Jadi makna kesimpulan kita jangan risau. Katalah kita miskin, susah tu dah miskin. Miskin ni tak mestinya susah. Pasal ta'arif miskin ni, dia boleh tampung kehidupan dia. Kalau kita ambil siapa ta'arif, ulama fiqh. Ataupun ta'arif yang ulama kata tu, dia berhajat hari ini nak kena ada RM50, dia buat kerja tu RM50 ada. Tak miskin. Kalau kita tak ada pendapatan yang menampung guna hajat kita, hak tu fakir. Buat kerja RM30, RM40 nak guna fakir, itu orang fakir. Maknanya ramai orang miskin. Sebab tu zakat ni dia kena bagi kepada orang miskin. Fakir masuk fakir miskin. Sebab mereka ni tak cukup. Lepas tu fakir tak cukup pula orang itu. Tu tak boleh. Sebab Nabi kita ramai masuk syurga orang miskin. Orang kaya tu masuk syurga juga, tapi kaya yang beriman pada Allah, dia guna pada jalan Allah, dia syukur nikmat Allah, syurga. Kalau kaya dia lupa akan nikmat Allah,
Kaya dia tak korbankan ke jalan Allah, habis. Kaya dia bukan untuk Islam, kaya dia untuk dia saja, untuk anak pinak dia saja, payah. Penuri yang besar dah. Syuk penuri tapi dia tak ingat mana jalan akhirat. Bahaya. Maknanya kita kalau orang Melayu ni biasa ya. Kalau boleh buat penuri 20,000, 10,000 kita biasa ya. Maknanya kita bukanlah kaya sangat, boleh buat ya. Boleh buat ya. Boleh pada tu kan, bukan tak hak kaya sangat. Tapi kena hati-hati kalau dia tak beriman pada Allah, dia tak tunai tuntutan Allah, bahaya. Kita ambil hak ringan-ringan, kita tengok pelan-pelan. Akidah kena betul, akidah sesat tak boleh. Tapi dalam lagi itu siap. Ini akidah tak betul, tapi dia duduk berapa hebat. Hebat saja dalam bahaya. Dah, akidah tak betul. Akidah ni dia penyelamat iman kita. Kalau iman pokok ada, tapi akidah tak betul, iman tu batal. Batal betul. Beriman pergi masjid, dah mayang sunat apa buat tu kok. Maknanya tanda orang beriman. Tapi kalau akidah dia sesat, dia nak. Akidah dia boleh ikut Wahabi, ikut Syiah, macam-macam, dia campur habis. Dah semua kuliah dia dengar. Kuliah tu satu bahaya tu. Bukan kita kata salah kuliah tu. Kuliah harus terlalu banyak. Fahaman tu tak tahu ke mana. Orang terjemah sifat ma'ani tu terti dengan ada apa tu dia tak mahu. Sengok ada golongan timbul yang ada. Dia pergi hurai pun ni. Live tu dia pegang kata akidah dia berkata Quran ni baru. Dia pergi kata Quran tu baru. Sesat dia pula. Dia kata ni Quran kata kita mana dia kalam lafzi dia faham. Kita ada guna Quran bukan kalam lafzi. Quran pada hakikatnya kalam Allah. Kalam hak ada di zat Tuhan. Hak ada Allah ni walaupun tertulis, kita tak boleh kata Quran tu baru. Kena jaga. Dah. Kita kena pegang Quran tu qadim, bukan baru. Sebab kita pegang dengan ada wujud, cukup kan? Tak ada wujud, tak boleh pegang, tak boleh bawa Quran ni. Ni dia jadi ikut dah akidah sesat, habis kotak. Kampung dia kena jaga akidah. Nak ni mengaji hak bidang bahagian tasawuf ni dia jaga hati. Jaga hati dia adab dengan Tuhan, kau itu ni mari tu. Dia lagi halusnya. Tak apa. Dia kata lagi. Ukur siap zahid dunia dan menuntut akan dia dunia itu. Yang Allah itu mana kata zahid dunia dan menuntut dunia. Jadi nak faktor itu kena tengok. Bukan mencari dunia tu. Dia Allah pada kata pada dunia. Mana kata zahid dunia dan zahid menuntut dunia tu sekali. Kalau kita pergi kata tuntut dunia, menyalahi pula baca takwid. Macam ada satu orang dia baca kita memang payah kita baca ikut keadaan saja. Satu orang, satu ustaz baca sedap. Dia tak tahu apa nak jelas, tak apa nak faham kalimah kan. Mana satu kalimah tu dia baca tahayyul anta. Tahayyul. Tapi dia baca alif nun ta anta. Dia baca tahayyul anta. Tak faham apa ni. Bukan tahayyul anta, tahayyul anta. Hak tu pun tak faham. Tahayyul anta. Dibaca tahayyul anta. Pening lah. Tahayyul anta. Dia kata banyak orang ni kuliah. Walaupun banyak. Tapi takut. Takut. Bukan takut.
perbahasan mimpi muhatta tapi sedap takut kahir. Orang-orang contoh ni akidah tapi macam. Banyak orang ni kan semua orang pakai baca hadis. Hadis ni orang sedap. Bak syurga, bak neraka memang mudah tak boleh. Tapi ilmiah, bahagian ilmu hak nak menyelamatkan iman kita dia tak faham. Mai tentang Quran, mai tentang hadis berkenaan dengan akidah tak selesai. Macam tak selesai pula buat akidah. Tadi berurai cerita juga maka dah pun kuliah betul lah. Tok saja lah. Takut sesat. Itu dia. Hari ni dia jadi gitu. Memang tak aku khusyuk masuk surga ni. Ada tulis di tempat itu surga orang sekian-sekian. Orang buat pahala sekian nak dia tulis. Pintu neraka Allah sedar. Mai tak akidah. Tu dia. Sifat ma'ani itu tak arti. Contoh lah. Apa ta'arif sifat ma'ani dia tak apa jelas. Apa dia sifat maknawiyah tak faham juga. Itu dua kuliah apa? Tu yang lain. Berapa balik masa 4-5 hari ya. Contoh bukan salah. Contoh pernah berlaku. Orang balik masa mengaji 3-4 tahun. Lepas tu duk baca kuliah ni terang sedap tak tuis. Ada. Dia jadi menyeleweng akidah. Balik mana India dia mengaji sama mazhab dia. Balik India baca kita kena dalam bab fiqh dia mengaji sana mazhab Hanafi. Mai di Malaysia nak kena hurai mazhab dia tak pegang Allah tu. Dia tak pegang Syafi'i. Lalu hukum jadi berlari pula. Sesat. Benar sekali jadi bercampur. Dia jadi tafsir hukum. Bercampur hukum atau bercampur mazhab dia punya. Bercampur mazhab. Dia jadi hukum dia haram. Tak boleh. Ada satu orang kemas juga saya jumpa. Dia kata talfik ni campur boleh kan? Tak boleh ni. Kaedah ulama kita menambil. Talfik tak waya talfik. Nak campur mazhab. Kalau kita nak ambil mazhab mana-mana untuk amalan atau untuk taklid, tak tu boleh. Kita nak taklid mazhab ni, tapi dengan syarat-syarat ada. Dia tak ada tiba ikut dah, pergi Mekah dah. Kita Syafi'i, tu orang tanpa lapin, laki perempuan batal wudu. Dia tak batal lah, kita main ni, kita ikut mazhab dia. Macam kalau nak taklid mazhab dia, kita kena faham syarat mazhab dia. Tak boleh. Sebab tu pergi Mekah ni, Siti Aisyah kata, ramai yang pergi buat haji, buat umrah balik saja. Tak dapat apa. Tak diterima haji mereka. Apa dia? Siti Aisyah isteri Nabi kita, fuqaha. Maknanya di antara an-nisa ul-fuqaha, perempuan yang alim fiqh, iaitu isteri Nabi. Alim fiqh. Kita tak alim, kita ikut syekh ni kan. Syekh tu kena tu kita tak tahu. Kena mengaji tu. Dia jadi macam kan. Dia jadi bak buku lah, bak lagi. Di Mina tu semua dia celah habis ni tu. Buku hari Milan ke 10 kita ikut Wahabi tu. Banyak orang jadi lah ikut Wahabi. Ikut pahaman Wahabi tu tersat tu. Kita kena berani kata. Masa hari ni orang-orang cerita tu kita kena puas juga. Jadi kalau kita jumpa kawan ni kemas, kita tasbih boleh kita dengar boleh. Bila kita baca kitab, dia main dengar. Kita tengok juga dia tak boleh tolong. Kita pantat buku Wahabi itu tengok dia nampak lain. Tak ada satu. Kita tengok dia lama-lama dia tak main. Dia tak puas nak dengar akidah buah kita kan. Mungkin dia jadi menyalahi dengan dia apa-apa tak. Orang-orang nak ikut dia pun tengok kau lari banyak. Kau pelik Itu punya benda. Kata kita kena cakap benda senang.
Kalau tak akidah Ahlussunnah tu. Dalam bab khilafiyah ke bab apa tu Ahlussunnah tu. Tengok mana pakai kata bab khilafiyah ni tak mau dia tempat buruk. Betul lah bab buruk tapi silap urai dia jadi Wahabi. Dia tak apa yang terawih 8 apa buruk tu. Memang betul. Tapi kena ambil maksud hadis tu betul. Kalau pergi pegang kata 8 boleh pergi tolak hak 20 sesat dulu lah orang. Dia tak boleh buat 20 bid'ah. Wahabi dia suka kait dengan bid'ah. Dia tak boleh lah malam tu syafan untuk baca Yasin 3 kali. Apa dia jadi dulu? Dia kata bid'ah. Puasa apa? Bulan Rajab semua dia kata bid'ah. Apa dia jadi buah Wahabi tu? Timbul kat di Kelantan orang ni dalam isu Rajab. Timbul golongan-golongan fahaman Wahabi. Pokok hak kata tak ada hadis tu. Dia pun tak ada hadis, tak ada sunnah, apa-apa tu. Timbul di Kelantan. Kita kenal rupanya dia ni pokok Wahabi. Kelantan ni dia tempat pengajian pondok banyak. Dia nak bahas isu atau masalah agama ni. Kena mengaji pondok Hang sudut terbiar. Hang masuk takfir juga tak ada. Tak tahu pengalaman kita habis tapi tak ada. Tengah-tengah orang dia bahas juga boleh kan. Dah mengaji tahfiz Quran. Tahfiz Quran dia bukan mengaji kitab semua, dia mengaji Quran saja. Bila mai dalam masalah buruk, mai dalam masalah khilafiyah, dia kena ada guru yang menerangkan hukum itu jelas. Kena tahu hadis ni ikut mana, ayat ni ikut mana, kaedah ni ikut mana, nak ambil mana. Tak tahu lah, dia kena ngaji penuh lah. Kata orang tua hak duk ngaji ikut pondok tu jangan main. Dia ada ilmu sikit banyak. Ni kita boleh faham silap dia orang pondok, beda orang tua. Ada jangan. Hak pondok, hak orang tua tu, kalau ada tu buku tu, jangan mereka. Dia erti banyak tu. Kita hak letak ngaji tapi dia jelas tanya sifat amani tak ni. Tanya sifat nafsiah, sifat apa nama ni, apa nama salbiah, apa semua tak ni. Nak pelajar sifat mai ikut mana ikut lagi tu. Dia kena mengaji penuh. Hari ni saya pergi di tempat bincang isu zakat apa tak masuk dengar. Lagi orang perempuan kena kita dengar tu. Tak apa kena bincang tak kena. Macam ni pun buku tu. Tu tak main ambil zakat nak ambil macam mana? Kalau nak pergi 100 yang bukan kita lapar duit 100. Tapi hanya dengan tu kena apa? Dia kena tu upaya mana? Pasti orang panggil mana tak mahu. Martabat buku kita kalau tu. Hampa hak kerja dia atas kena cukup mai bagi. Kena ikut. Kerja kita tak kata nak. Saya kata bubuh orang tu kena jebek. Syekh tak syekh pergi. Ke seluar buku kita haji ni tak mahu syekh ke seluar. Rumah yang seluar lah kasut melengkung lah kan. Kasut ni melengkung. Kita lepati tengok. Sekolah tu anak cakap orang. Macam-macam isu orang ni. Sokat tweet ni selalu bagi dakwah tu. Nah, tu walaupun hak tak ada duit dia tak buat jual tu. Ramai dakwah tu berumah nak bagi pihak. Nak jemput tu PMB pada korang 1,000 tu boleh kan? Sebab tu di Mekah orang bagi zakat kepada guru pondok ni juta. Bukan ratus juta. Itu bangga kita kutip di Kedah ni 200 juta lebih setiap tahun. Itu bangga. Sebab kita buat sistem ni apa macam-macam internet ni. Dia bangga lah. Bangga lah betul juga. Itu bagus. Nah, orang bagi zakat pada guru ni bukan pasti bukan 1,000 juta ni. Nah, guru orang hang buat ambil lah. Di Mekah banyak kan. Tempat Syekh Ahmad Alawi tu Arab dia mah kundi zakat dia noh 2 juta atau apa Syekh duit sendiri. Duit dalam hari gitu kan. Kita ke kampung Jawa kita ni dia mai orang tu. Tahu.
bagi aku bagi dah dekat dah dia buat apa dia ukir pula tak jadi juga masuk itu pula macam-macam kau nak dulu berkembang agama tapi syarat dia kau buat syarat tu jadi apa patutnya agama ni dia kena pemudahkan dia tak boleh buat dah betul buat ada sistem pengajian yang mengembangkan agama dia kena tengok nak mengembangkan agama Allah ni tak mana cek tu kira zakat negeri Kedah kalau bukan untuk buat tak ada dapat zakat Allah asal dulu yang buat sistem zakat negeri Kedah itu guru Pak Man Kedah arwah guru Pak Man Kedah ni dia pergi cari jalan dia uji zakat bagi jadi di Kedah asal kat yang kita tahu cerita asal ada sejarah mai apa Allah tu bangga kata ni idea saya kat ni pandangan saya apa kerja ya masa tu mondah diri pula lah saya ngaji pula Allah tu mondah diri di mondah sampai tu dulu pandang jauh awal lama kalau kata diurui bukan jalan yang mana terutama ni maju agama lama ni buat syarat guni tak ya so dia tak buat lah dari kita nak bincang pasal zakir orang pasal ingat mati dia bagi korang angan-angan dunia angan-angan ni kena ikut kat hidup ulama ada lagi tak ulama kata sebelum kita angan-angan tu hati boleh pula jangan pergi berlawan pun kalau kita boleh ni kata tak boleh pula macam dah kat hidup tu cara halus dia panggil cara baik kata cara baik jenis ulama yang faham perjalanan gaib ni jenis baik punya cerita bukan cerita alam baik lagi kalau cerita jenis perkara baik dia kata nak dapat satu benda kena angan-angan apa yang kita faham tu Syekh Ali kita di Kelantan kalau pergi Kelantan pergi cari tempat dia kan tengok tempat makam dia apa tu orang alim dulu sudah tempat akhir Kelantan Kelantan nama dia ada nama Beng Pitih sejarah dia ke mana tu kita hampir Kelantan pergi cari Beng Pitih tapi kita terfikir cara apa kita tak pergi pergi gosok biasa pokok dia keluar main pokok mana jadi kita minta semua ada Beng Pitih dia ada Beng Pitih duit zaman dulu ada tu Beng Pitih dulu hak alim dia dapat tahu dia tak nak dapat satu benda kita bukan takat cita-cita kena angan-angan dulu mana kata kita contoh kita nak pakai kereta kita tak pergi lagi angan-angan kita pergi dah pergi tengok dah dipegang dah dibawa dah satu hari dia kata cita-cita tu berapa makbul dengan usaha ikhtiar dan sebagainya Allah mudahkan sikit tu dia cara baik jadi nak urai payah tu ada lagi tak contoh alam baik kalau ada lagi payah kita tengok kita saja tapi kita ada tak lama dulu kita nak ambil emas ada apa kalau emas ada TikTok ini angkat kalau ada zaman kita ada ada pun jin dia lari besar hilang pasal Syekh Ali Syekh Al-Buni dia mengarang kitab perkara-perkara gaib termasuk apa nama ni Syekh Imam Sayyidi rahimahullah karang kitab nama dia Syamsul apa nama dia Syekh Al-Buni Syamsul Ma'arif atau Rusaha sampai menceritakan cara untuk mengambil emas di dalam baik pada kita tak mampu zaman kita tak sampai kemampuan itu saya baca. Ini orang tak buat tu.
Kena mirip 14 hari. Bangkit semayang saja. Kena puasa. 14 hari duduk tahiyat. Boleh duduk. Kita tanya tu, kata aku pun boleh buat. Pakai dah pun dah. Akan dekat tu. Nampak? Sampai kitab ulama-ulama di ketua siapa bacaan. Ada. Seperti mana apa nama Ibnu Arabi. Seperti mana kitab Ibnu Arabi di antara amalan. Jadi kita malam Jumaat baca Ismul A'zam ya Wahab ya Wahab 70,000. Jadi kita nak baca pakai dah. Aku fikir tangkap banyak. Di antara orang yang berjaya buat dapat. Dia kita yakin ulama kita buat. Dia pasti diri dia maya sobat apa semua dia mati. Dia baca dia waktu dia buat lagi terlena. Kita timbul. Macam tu lah. Kita bukan cerita atau itu apa lain. Luar daripada akal apa. Jadi kita nak pergi kepada tak mau sampai angan-angan kepada dunia pun. Nak akui buang angan-angan baru kita pergi kepada Tuhan. Sebab tu dulu dia tengok tu, dia nak bagi satu amalan ke kita, dia harap dah. Kita boleh buat dah. Dia pun dulu. Dia tak boleh, dia tak boleh. Dia sampai terus. Dia kenal dah, kenal. Mengaji nak kita mengaji 10 tahun, 15 tahun dia tahu betul orang kita tak mau buat mana tahu habis itu dia kata lagi beberapa maka ringan daripadamu hisabnya bila kita berzahid dunia ke Tuhan ke semua elok ringan hisab tirahan amalan ringan dan urutan yang hisab kalau kata ikutanmu daripada dunia keturutanmu yang ikutanmu daripada dunia. Kita tak apa ikut dunia kita lihat awal tadi dan jatuh akan hatimu di dalam mengingat ke akhirat. Mana kata berlaku lah jatuh berlaku dalam hati lu ingat akhirat. Ingat nak baca Quran, lu ingat nak bayar sunnah, lu ingat nak zikrullah, lu ingat nak sedekah, lu ingat nak puasa minggu lagi pun lu ingat nak puasa minggu. Ni lu risau saya puasa minggu lagi nak rezeki untuk waktu tak ni. Dia puasa dekat minggu dia takut tak boleh makan. Puasa dekat ni dia puasa dia nak makan macam biasa tak boleh. Dia kena semangat untuk akhirat. Alhamdulillah. Nak puasa kono pahala banyak. Pahala sedekah pun dapat pahala banyak. Bulan puasa dia kena sedekah. Bulan puasa di antara amalan yang besar yang pahala melipat kali ganda. Ni bulan puasa untuk beli makanan rumah lagi banyak. Sedekah untuk ahli berbuat. Kalau dulu makan sehari RM50 bulan puasa dia sikit sepatutnya. Bukan bagi mewah, bagi bazir dah, bagi elok. Dia buat makanan dia bagi selesa sikit kita tak contoh. Kemudian dia sedekah pula itu bulan puasa. Ini bulan puasa dia turun tak jadi. Masa kita kena faham hakikat puasa. Hakikat puasa ni kena faham bukan puasa bukan saja dalaman. Puasa batin kita buat. Nak kena jaga lidah, jaga tangan, kaki, hati semua habis puasa. Mampu hakikat puasa. Bukan sekadar kita tahan nafas dan dahulu. Itu tak arif zahir memang tahan nafas dan dahulu.
Tak dapat elok lah. Bila kata seorang dia berpuasa, mesti dia lapar, mesti dia dahaga. Tapi hakikat puasa, dia nak capai ketinggian di sisi Allah, batin dia jaga. Itu. Apa ngaji bab puasa. Kami dulu ngaji puasa, rasa setahun nak puasa, tunggu baca. Kita bab puasa. Baca bab puasa, hukum puasa, ini pasal soh, pasal apa dia baca. Kita baca kitab bab puasa. Daripada dalam dia hadis banyak senang lagi. Satu puasa dia buat besok itu. Malam-malam yang ganjil malam dia nampak penemuan alamat-alamat yang elok dia sebab apa? Orang kata malam ni mati juga banyak. InsyaAllah kita jumpa dia sepadah. Kadang-kadang dia tak ada kita mati sudah. Kena kawan nak jadi naik syekh ni. Dia pun naik syekh dia nak mati. Tasbih dia sembunyi. Dia serta benda-benda. Dia pun macam-macam kita jumpa. Dosa kata tunggu kata malam puasa ni 10 malam ni kau kena mati pergi banyak. Ya, ada hal-hal yang orang upah kita ada. Puasa ni gitu lah orang bagi duit. Upah tu duduk mati orang 30,000. Kawan ni 35,000, dia ni 70,000. Sikit apa? Saya kurang. Habis terawih orang makan semua, kita tak makan lagi. Makan tak puasa ni, habis terawih sikit tu. Zikir ni sampai ke 12. Sampai ke 12 mati sah, aku pergi tengok makan apa dia, makan masuk pula. Mati pula. Sampai ke 1 gitu, orang balik tidur sah, orang main buka sakit berkata. Tu. Ni naik syekh dia ikut tasbih ni sembunyi. Kata berapa biji? Dia kata 70,000. Tu dia orang kacau orang habis. Dia lempar pergi tengah-tengah surau dia duduk kapal. Jenis tu pada. Dia kata nak berikut 70,000 senang ni. Lempar, undi, tak tengah surau dia tarik. Tu dia orang. Tapi tu aku tak kata apa. Dia habis dia orang. Fikir Pondok mana-mana pun tak ada lapor ni tak macam apa lapor. Kata tu pondok tak ramai pun jadi ada semua dah pernah duduk hidup kata orang tua ada dua. Jadi duduk meriah bulan puasa dengan buat amalan itu. Quran orang 2 kali petang baca, setiap lepas mayang waktu pagi tu baca. Pada tu orang 2 kali tahu ni. Tu masih kau duit dia bagi. Apa tu? Boleh bagi raya untuk buat. Dah. Kena hak tahu tu sekali operasi mana tu dia janji. Dia janji tak ni hujung puasa ni 27 28 ni dia nak main bagi duit orang 50. Tunggu tak main. Mampus tunggu umum nampak orang depan tu semua main dekat 50 orang lebih. Dia kata sudah dapat main. Buka puasa pondok buat umri lah. Buat umri puasa semua boleh bukan semua. Tunggu sumbangan duit raya tak ada. Pening tu masuk dalam rumah gagal duit dah bagi. Habis 3-4 ribu dah tak apa. Nujung ada duit. Kalau kita tak ada duit, panggil orang main duit tak ada. Ampuh elok je. Biasa berlaku kali. Saya Bukhari dia tak orang dah. Saya Bukhari dia bawa duit main tak duit. Dia tengok orang seperti nak. Dia tak orang dah. Bila saya Bukhari dia nasi kandang Penang kan. Dia main 2-3 biji kereta highlight lah tu. Mayuk semua siap. Habis makan dia bagi duit. Siap bagi duit. Orang 50 ya. Besar dah. Ada roti dia amat Allah. Kita seronok tengok orang kaya orang bagi duit ni. Dia pegang banyak lah. Dia pergi pin. Dia pegang tu dia duit. Berapa ribu ni. Bakal batuk tu bagi. Dia tukang satu dia. Tu dunia ni dia kita tengok lah.
Kita tengok keadaan. Dalam besar ni kena infak terus berkuat. InsyaAllah dia berkat. Dia berkat. Buka oleh orang yang gelas. Pahala sama dengan orang yang buka besar. Itu hadis Nabi. Nabi itu. Sikit lagi dia kata, dan jatuh dan haru-harunya akhirat. Akhirat ingat akhirat, ingat haru-haru akhirat itu. Dan tiada ia melainkan daripada satu nafas kepada satu nafas. Pergilah engkau kepadanya dan melihatkan dia akhirat itu. Satu nafas dengan mana? Satu masa kepada satu masa kita akan pergi kepada akhirat itu. Mana kata waktu masa kita hidup ni, kita boleh tengok dah, melihat akan dia akhirat itu. Seorang yang boleh seorang melihat tu mana? Dan kita kata maknanya melihat dengan mana? Pandang hati kita tu akan akhirat. Kita nampak dah kebesaran Allah Ta'ala mana gitu. Itu kata lihat akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surah Al-Rahman tengok. Bagi mereka yang takut pada maqam Tuhan. Waliman khafa maqama rabbih, orang takut pada maqam Tuhan ni, jannatan, dua syurga. Dia dapat dua syurga. Huraian dia tu kena hurai ikut ilmu tasawuf. Kalau hurai biasa pening orang. Tu hurai. Maknanya dua syurga, satu di dunia, yang betul satu lagi di akhirat. Apa dia syurga di dunia? Iaitu memandang syuhud akan kebesaran Allah. Gitu. Hati kita tu syuhud. Hati kita tu dia jadi zauq, rasa syuhud, pandang akan kebesaran Allah. Lagu mana terjadi dengan sebab Allah Ta'ala tajalli iman. Dengan sebab Allah Ta'ala tajalli masuklah hati kita memandang kebesaran Allah. Kita hadut saja tu walaupun tak dapat secara tajalli iman kepada kita baru duduk mujahadah, duduk berlatih. Duduk mujahadah dengan riyadhah, dengan kita buat sesuatu merasai Allah yang buat. Gitu. Contoh kita kata berlaku sesuatu, hati kita tu duduk latih merasa kata Allah yang buat. Hujan turun, tak rasa kata Allah begitu. Gitu. Kalau Allah tajalli dah masuk mai kat dia. Nah, Allah telah atuk mai tajalli mai buka rasa, tajalli ni buka rasa hati dia jadi selalu terjadi di hati orang yang Allah bagi direct terus. Bukan nanti dia duk ajak hati dia jadi selalu jadi sendiri. Hujan tu dia tahu dah keperasa dia kata Allah yang membuat. Berlaku ni semua Tuhan. Dia fikir kalau perasa boleh kita perasa Tuhan. Bagi perasa Tuhan hati kita ni tak perasa Tuhan ataupun tak masuk Tuhan. Semua nampak dunia orang ni tadi. Dia tak masuk Tuhan. Atau kita buat sesuatu sikit-sikit. Dalam ngaji bab dia kita mahu tukar. Kok ini kan cara perjalanan ahli sufi, tapi kita kena usaha tu nak bagi capai jalan sama macam ahli sufi tu, walaupun kita orang awam nak bagi capai jalan yang sama, pasal kita tu duk menuntut jalan akhirat. Ahli sufi tu tuntut juga jalan akhirat, tapi dia tercapai cepat. Walaupun peringkat awal dia macam kita, dia orang awam juga. Dalam latihan dia, dalam kurniaan Allah semua dia dapat. Dia dapat ni dia langkah jauh daripada kita. Dia cepat. Sebab tu dia syuhud dia ada dua kan. Syuhud orang awam dengan syuhud orang ahli dah. Syuhud orang awam ni dia berlambatan. Syuhud orang ahli sufi ni dia syuhud yang berlamaan. Syuhud sedia. Bahasa kita gitu. Sedia dia syukur dah pandangan hati dia tu direct terus.
Mau kat dia dunia dia tak apa risau. Kita tak nampak ke jalan tu. Jadi kita banyak risau pasal dunia. Macam ni ni. Nah, bincang ni tu nampak ke dunia, cara penyelesaian dunia. Orang ni dia penyelesaian dunia selesai cara dunia, tapi dia pandangan dia ke depan jauh lagi. Tu nampak kata orang ahli sufi. Sebab tu orang ahli dunia, dia nampak ahli sufi ni dia nampak kolot. Sebab tadi kalau dunia ni ahli ketua main tak dia nampak. Padahal dunia ni kalau ahli Allah, ahli sufi, merintah clear. Lebih daripada tu, pandangan kita kata pemerintah ada. Lebih daripada YB lagi, betul. Ramai lah dulu kan, YB yang ada tu, hukum jadi YB, bagus. Walaupun dia tak sampai peringkat ahli sufi ke, walaupun ada ahli sufi ke, dia nampak ke depan je jauh. Pandangan dia lebih jauh. Ni berapa peringkat ahli awak ataupun ahli dunia. Nak nampak jauh-jauh. Mana kata duk tunggu orang sokong lah. Kalau orang tak sokong, jatuh. Dia nampak takkan dia tak jadi. Orang ahli Allah ni orang sokong. Tak sokong, dia berjuang jalan Allah, dia harap ke Tuhan. Kita pergi urai ke tu semua. Baru YB ni dia pun nampak jauh sikit. Dah, ustaz kita jadi YB, dia faham ni. Elok. Mai, orang ni tak sorry mai. Budak-budak kita tak mai. Mai zerok bagi makanan orang. Dia tak kata apa, kita pun ngaji dah. Sekolah tu dia mengajar, kita biasa ngaji dah. Sila ni kita dah mula cara kita, dia cara ni kita bagi buah itu. Saya kata mudah, saya kata sikit. Saya kata ustaz, tak kena cari orang-orang yang ahli lah. Tolong-tolong orang sama. Kita pun dekat tu lah. Cari semua. Baru dia tutup, dia tukar sikit. Dia kena pergi bagi jauh. Baru dia boleh jadi. Kalau cakap kita guna ilmu kita ada, kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang ilmu kita tu tekat tu, nak nampak pergi ke depan, tak nampak lagi. Baru dia plan, jenuh hatung obat. Nah, jenuh hatung obat. Satu kawasan 2-3 kampung. Bagus juga, tapi pergi lagi lebih daripada lepas. Lepas tu sah habis lingkup gitu. Lepas bagi buat minyak besok. Untuk orang pergi lagi jauh daripada tu lagi, baru dia nampak aku ada lagi benda hak yang mana kata nak boleh capai hakikat kemenangan di sisi Allah. Pergi ke tu. Kita berasa kita kena buka lagi. Kita boleh kawan dia dah YB pun hang tak mau ikut cara aku, dia kawan. Ambil kawan orang lain. Bukan nak tunggu duit ramai. Tapi kalau ramai bagi, aku ambil. Begitu. Kita cara kita lain sikit. Habis. Maka seorang dia kata maka hilang. Dia maka dia jadi apa nama? Aku dan melihat akan dia akhirat seorang maka seorang mana kata seorang dia kok nampak akhirat maka hilang daripadamu keras hati dan nyatalah bagimu tipis ni maknanya lembut hati dan jernih hati dan ingatlah tak kala yang demikian itu yang demikian kata hilang keras hati, lembut hati, jernih hati, tak kala tu takut daripada Allah dan haifah gerut. Baru kita ada takut kepada Allah dan gerut dengan Allah, maka tetaplah bagimu pekerjaan ibadah dan kuat harapmu di dalam bersedia kepada kesudahan pihak Tuhan. Dalam kita turut beriman, kita tu sampai kepada kesudahan dia dengan elok dan dapatlah tercapai dengan murad daripada muradmu pada akhirat capai kehendak murad hak di kehendak lagi akhirat dan tiap-tiap yang demikian itu capai murad akhirat dan tiap-tiap yang demikian itu tadi
Nah, ibadah kuat apa sedia kesudahan nak mati semua. Kemudian daripada kurnia Allah dengan perkara ini yang iaitu perkara ini tu apa dah singkat cita-cita tadi. Mana kata dengan sebab angan-angan tak ada dapat apa kurniaan daripada Allah. Kita kata betul ni. Atau kurniaan Allah tu bagi kat kita. Tak ada cita-cita angan-angan ataupun cita-cita dunia tu habis. Kita baca mudah-mudah pi bagi tapi bagi pi nampak cepat. Ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'al a'malana qawlan menyekal karim Allah wa na'budu wa na'budu wa hidayah. Kama nawal tarhamu bin musyafika wa na'budu wa ya rahman rahim. Alhamdulillah.